Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita bertemu sekali lagi dalam perbincangan bicara online bersama saya Ustaz Aslim Baharim dan tetamu-tetamu jemputan setiap malam dan setiap minggu. Isnin sampai Rabu adalah giliran saya dan juga Khamis mana Jumaat Ustaz Datuk Rashidi, kemudian Sabtu hingga ke Ahad, Jumaat ke Ahad ialah Saudara Fadil Ustaz Syed Nur Hisham bin Tuan Padang. Jadi Alhamdulillah malam ni adalah malam yang ketiga atau malam terakhir bagi minggu yang kedua di bulan Mac ini. Dan Alhamdulillah malam ini juga sebagaimana yang saya rasa seluruh Malaysia ataupun seluruh semenanjung atau seluruh dunia mungkin kemungkinan lah. Tapi kalau dalam Malaysia ni malam ini kalau ikut kami pun penuh program, kalau tidak ada sistem online ni ataupun tidak ada PKP ataupun tidak ada orang kata SOP yang kita perlu patuh dan taat. Jadi sudah tentu bertebarlah mungkin ke seluruh semenanjung, khususnya lah umum ke Malaysia, kerana menyampaikan ceramah kuliah yang malam adalah malam yang special, iaitu dipanggil malam Isra' dan Mi'raj. Jadi walaupun ulama-ulama muarrikhin berbeza pandangan tentang tarikh, ala kulli hal kita pedulikan benda tersebut. Yang penting Isra' dan Mi'raj pasti berlaku dan telah berlaku. So ini yang kita mesti letakkan sebagai salah satu keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Isra' dan Mi'raj memang berlaku dari sudut fizikal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dalam ketika mana melalui zaman-zaman yakni kata orang kesedihan, tahun kesedihan dan sebagainya. Alhamdulillah telah pun disempurnakan perjalanan Rasulullah SAW di Isra' dan juga di Mi'rajkan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kalau kita lihat dalam surah Al-Najmi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma kadzdzaba al-fuadu ma ra'a afatumarunahu 'ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Ini ayat-ayat yang merupakan salah satu dalalah ataupun dalil bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah disempurnakan Isra' dan Mi'rajnya dalam kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam, dan kita sebagai umat Islam wajib kita mempercayai bukan sekat spiritual Nabi, roh saja, tetapi sebenarnya fizikal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada malam ini kita selayaknya lah kita menjemput tuan guru kita Sahabat Fadilah Datuk Dr. Abdul Basit bin Abdul Rahman akan membicarakan topik Isra' dan Mi'raj atau ibrah daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Jadi kita ahlan wa sahlan Datuk, terima kasih banyak Datuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita dapat ketemu lagi. Saya kata dah 3-4 kali saya digandingkan dengan tuan guru kita. Alhamdulillah malam ni malam kita harap insya-Allah betul-betul akan dapat ilmiah. Sebab Datuk ramai orang duk cerita Isra' Mi'raj ni cerita yang kadang-kadang tak menepati hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pun nak sebut kata ustaz ni siapa nak cakap ni tak betul ni tak betul. Kata dia kata dulu ustaz dulu cerita macam-macam. Kalau kita sidik balik peristiwa-peristiwa tentang yang Nabi dipertontonkan tu hanya beberapa hadis-hadis yang sahih atau hadis yang sanadnya hasan sahaja. Jangan 2-3 hadis yang membicarakan tentang ketika, bukan dalam hidup Nabi, bukan dalam Nabi mimpi malam tadi yang bercakap sahabat, tidak. Memang ada hadis macam tu, tetapi peristiwa-peristiwa yang
dipertontonkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan pada malam ini saya layaknya akan bicarakan ialah tunggu kita Al-Fadil Datuk Dr. Abdul Basit bin Rahman. Jadi anda tak nak panjangkan bicara anda sebagai muqaddimah Hanil intro dan dipersilakan. Tafadhal masykura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi rafa'a qadra nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal ukhra. Wassalatu wassalam ala man usriya bihi minal masjidil haram ila al masjidil aqsa wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Dia dihormati Al-Fadhil Ustaz Haslin selaku moderator atau pengacara tetap, yang dimuliakan Tuan Haji Arsyad selaku penyelaras, semua para penonton muslimin dan muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam yang ceria, yang berbahagia ini, kita dapat bersama dalam majlis ilmu, walaupun secara di alam maya, tapi kita kena tahu alam ini telah menjadi salah satu daripada alam kita hari ini. Ini yang disebut dengan nama alam PKP, telah memperkenalkan kepada kita salah satu lagi alam baru, nama dia alam maya. Yang kebetulan pula, Masya Allah, Tuan Haji Arsyad kita telah menghidupkan alam ini dengan menghimpunkan para asatizah yang saya rasa mustahil kita nak berkumpul setiap malam tukar orang macam ni. Sebagaimana Ustaz Haslin kata tadi, memang agak sukar kita nak kumpul semua, tetapi alhamdulillah dengan adanya alam ini kita terkumpul. Kita kata alhamdulillah, ini satu nikmat yang baik. Dan baiklah para muslimin dan muslimat, para penonton sekalian, kita hari ini berbicara tentang Al-Isra dan Mi'raj. Ana lebih suka Ustaz Haslin kita letak mukjizat Isra dan Mi'raj. Mana suatu peristiwa kita tahu makna mukjizat ini, makna peristiwa di luar kotak pemikiran manusia. Lebih-lebih lagi Isra dan Mi'raj ini berlaku di zaman dulu sebelum Nabi kita berhijrah. Makna zaman tu terkenal dengan nama zaman unta, zaman ialah terlalu banyak dia punya kelemahan, kita kata nak banding dengan zaman kita ini dari sudut teknologi. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yang maha berkuasa, yang sentiasa berkuasa dan tetap berkuasa, dia mampu memperjalankan hamba dia pada di zaman unta dengan teknologi zaman 2020 atau 2021. Kita kata zaman unta, Allah guna teknologi tahun 2020. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalaulah orang terkejut dengan peristiwa itu, ini bukan satu benda pelik. Benda ajaib di zaman tu memang ajaib zaman kita, tapi ada ajaib zaman tu tidak ajaib di zaman kita. Contohnya jarak perjalanan. Allah SWT sebut dalam surah Al-Isra, surah Isra ayat yang pertama ataupun disebut dengan nama surah Bani Israel. Bismillah, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah Azza wa Jalla yang telah memperjalankan hambanya lailan. Kita yang mengaji bahasa Arab ni Ustaz Haslin, lailan tu dia panggil nakira, satu malam. Malam mana? Malam itulah malam yang Allah perjalankan Nabi SAW. Terkenal dengan nama malam itu iaitulah malam Isra. Isra makna dia berjalan di atas bumi. Daripada Mekah ke Baitul Maqdis, itu nama Isra. Wal Mi'raj, apa pula Mi'raj? Mi'raj itu dari Baitul Maqdis naik ke langit. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, maknanya dua peristiwa pada satu malam. Isra, ni ada setengah orang, kenapa Isra dan Mi'raj disebut dan? Kan? Kita kata dan itu sebab dua peristiwa yang berbeza. Bumi ke bumi. Mekah, Baitul Maqdis. Itu atas bumi. Itu pun sudah ajaib. Sebab apa? Sebab orang lain pergi sebulan ke Baitul Maqdis, baru balik. Nabi SAW pergi satu malam, balik satu malam. Kita kata Masya Allah, tabarakallah. InsyaAllah dalam perbincangan ringkas ini, anda cuba kumpulkan beberapa fawaid wa ibar, beberapa pengajaran
yang boleh kita ambil, kita lihat untuk ibrah ataupun pengajaran kita. Baiklah. Tujuannya Allah kata apa dalam surah Isra? Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu, yang telah kami berkati. Jadi bumi Isra ni dipanggil bumi berkat. Sampai hari ni pun bumi Isra ni bumi berkat. Cuma buat seketika Allah nak uji umat Islam di akhir zaman ni, dia bagi bumi ini duduk di bawah penguasaan Yahudi. Jadi bila Yahudi menguasa, adakah kita umat Islam ni diam-diam je, relax-relax je, sekadar boleh pergi ziarah buat balik gambar sekeping dua, habis tidak ada perjuangan untuk membebaskan Palestin? Kita kata hayhat, tak mungkin umat Islam demikian keadaannya di sepanjang zaman. Kemudian di akhir ayat Allah Ta'ala sebut, linuriyahu min ayatina. Ini di antara objektif Allah SWT kata, linuriyahu min ayatina, aku nak tunjuk bagaimana tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla terhadap Nabi SAW yang pada waktu itu ditindas, ditekan, diunaya, dan macam-macam lagi. Kata di para ulama, berkumpulnya kesedihan Nabi dengan matinya Abu Talib, dengan wafatnya Sayyidah Khadijah, maka datanglah peristiwa yang besar ini para jemaah sekalian. Baik, itu dari sudut Al-Isra, perjalanan atas bumi. Maka di manakah dalil yang menunjukkan dia Mi'raj? Tadi Ustaz Aslim sebut tadi dalam surah An-Najmi ayat 18, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah yang paling besar. Jadi ayat ini dan seperti yang dibaca tadi menunjukkan kepada Mi'raj sampai kepada Sidratul Muntaha. Maknanya naik kepada langit yang ketujuh sampai kepada Sidratul Muntaha. Itulah yang disebut oleh di dalam sejarah Al-Isra dan juga dalam sejarah Mi'raj. Baiklah para jemaah sekalian. Itu di antara hikmah Allah SWT tunjuk kepada kita, linuriyahu min ayatina. Hikmahnya Allah Ta'ala nak tunjuk apa dia? Kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Kata di para ulama tadabbur, ini min sunanil biya, di antara sunnah para nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun sunnatullah fi anbiya'ihi. Allah Taala tunjuk kepada nabi-nabi sebagaimana Allah tunjuk kepada Sayyidina Ibrahim alaihissalam, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard wa liyakuna minal muqinin, dalam surah Al-An'am. Demikianlah kami tunjukkan kepada Ibrahim malakutus samawati wal ard, mana kerajaan langit dan bumi ini nampak kebesarannya. Untuk apa? Liyakuna minal muqinin, supaya dia menjadi orang yang yakin. Kepada Nabi Musa dalam surah Taha, surah Taha ayat 23, Allah Taala sebut linuriyaka min ayatinal kubra. Musa, aku nak tunjuk kepada kamu tanda-tanda kekuasaan kami yang maha besar. Gitulah para penonton sekalian, kalau kita tengok dalam kisah Al-Isra wal Mi'raj ini, iaitulah peristiwa-peristiwa yang sangat besar kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan dia juga sebagaimana dalam surah Al-Isra yang dibaca ini, wa ma ja'alna ru'ya allati arainaka, maka Allah kata kami jadikan apa yang kami tunjukkan kepada kamu ini wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Tuan-tuan tanda dalam surah Al-Isra ayat 60. Wa idh qulna laka inna rabbaka ahata binnas, dan ingatlah ketika kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan ambil kesempatan terus dengar aja nama Nabi kita selawat. Bahawa sesungguhnya Tuhanmu meliputi akan manusia dengan ilmunya dan kekuasaannya. Maknanya ilmu Allah Ta'ala itu mengatasi segala-galanya. Baik. Wa ma ja'alna ru'ya allati arainaka illa fitnatan linnas. Dan tiadalah kami menjadikan pandanganmu pada malam Mi'raj yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai satu ujian bagi manusia. Sebab tu saya sebut di awal mukaddimah tadi, kenapa tidak ujian? Waktu berlakunya Isra Mi'raj, waktu itu orang tak naik. Orang tak naik jet, tak naik apa. Tapi Nabi kita boleh berjalan satu malam ke Baitul Maqdis, pagi esok ada di Mekah. Itu baru Baitul Maqdis. Ini pun sudah ajaib.
Kalau naik ke langit lagi sangat-sangat ajaib kan. Maka Allah kata dalam ini wasyajaratal mal'unata fil Quran, dan demikianlah juga kami jadikan pokok yang dilaknat dalam Quran, dan kami wa nukhawwifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabira, dan di dalam dan kami beri mereka rasa takut dengan berbagai-bagai amaran, maka semua itu tidak menambahkan mereka melainkan dengan kekufuran. Baiklah para jemaah sekalian, ayat ini mengajarkan kepada kita, bahkan dalam surah Al-Isra, surah ini dinamakan sekali lagi dengan nama surah Bani Israel. Surah Isra, nama dia surah Bani Israel. Sebab apa? Sebab banyaknya cerita Bani Israel di dalam surah yang besar ini. Para jemaah sekalian, itulah yang kita rasa perkara-perkara yang patut kita bincangkan. Jadi Ustaz Aslin, apa yang kita boleh katakan bahawa tujuan Isra' Mi'raj ini linuriyahu min ayatinal kubra, Allah nak tunjuk apakah tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala yang maha besar. Kemudian kita akan pindah pula kepada beberapa pengajaran ataupun iktibar yang kita boleh kutip di dalam peristiwa ini. Ke Ustaz Aslin ada nak tambah? Tak apa, Datuk teruskan tak apa. InsyaAllah. Teruskan, baik. Ya. Baik para penonton sekalian, para jemaah sekalian. Bila kita kata kita nak mengambil pengajaran, saya rasa kalau saya cerita Nabi kita naik burak kan, Nabi kita duduk dekat Kaabah, tiba-tiba datang seekor hayawan, nama dia burak. Tuan-tuan cuba tanda, apa nama hayawan ni? Nama dia burak. Zaman kita ni orang panggil jet lah burak ni. Burak ni pelik. Ada orang beli gambar burak. Orang beli gambar burak, bentuk dia, rupa kuda, kepala wanita, dan ada sayap. Bibir merah. Bibir merah, ada tindik kat hidung. Nah, jadi anak selalu orang tanya, Ustaz, betul gambar ni? Saya tengok, saya cakap, ini burak India mari sebab ada tindik kat hidung. Ini marsumah min Jaziratul Hindia ni. Masya Allah. Jadi Ustaz Aslin duduk di Pakistan. Ada macam mana gambar burak ni? Banyak ke di sana? Ke dia jual gambar kat sini je? Dia memang saya nampak kebanyakan dilukis daripada benua India mengikut pandangan dan orang kata apa, tarikat masing-masing. Kumpulan ni macam ini, kaum ini. Memang berbeza sungguh. Ada yang muka burak yang lelaki gagah, ada sadu badan dia. Oh gitu. Jadi yang sampai kita ni yang ada tindik tu satu je. Satu je, perempuan ada gincu. Saya ingat lagi. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Itu pengalaman kita di luar negara lah. Tempat saya tak jumpa. Saya jumpa di Malaysia aja gambar burak. Baik, para jemaah sekalian, bila burak ini binatang, dalam kitab kata, dalam hadis kata, kecil sikit daripada kuda, min duni bagal. Besar daripada donkey. Mana sekitar hema donkey itu ya dia punya binatang, tapi kelajuan dia, sekali dia lompat, sekali dia berjalan, sayup mata memandang nampak. Kita kata jauh, jarak dia terlalu jauh, macam kita tengok kapal terbang lah sama kita ini kan. Sekali dia berjalan tu cepat, berapa ratus kilometer, 1 jam. Baik, itu dia panggil perjalanan. Maka Nabi kita SAW pergi ke mana? Ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ataupun orang setengah kata Baitul Muqaddas kan. Baitul Maqdis, Baitul Muqaddas makna tempat rumah yang disucikan. Sebab apa Nabi kita dibawa ke sana? Dia tidak bawa ke Yaman ke, pergi ke tempat-tempat lain. Sebab kaitan peristiwa apa yang Nabi, para anbiya alaihimussalatu wassalam, yang Nabi duk baca dalam Quran, Nabi ni mereka ini kebanyakannya berkumpul di mana? Berkumpul di Baitul Maqdis. Baitul Al-Maqdis. Contohnya hari ini Madinatul, itu tempat Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Baitul Maqdis ini dibina oleh dua nabi, dua beranak, iaitu Nabi Daud dengan Sulaiman. Sebagaimana Kaabah dibina oleh dua beranak nabi. Siapa? Ibrahim dan Ismail. Dua ini. Dan masjid, tengok dalam ayat Quran yang saya baca tadi, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, daripada masjid haram Mekah ke masjid Aqsa, ke masjid yang jauh.
Masjid Aqsa makna masjid yang jauh. Itu Masjid Aqsa. Jadi kata di para ulama yang tadabbur Quran, dia kata dalam ayat ini seolah-olah ada satu sentuhan Allah nak beritahu akan ada nanti di antara Masjid Mekah, Masjid Haram dengan masjid yang jauh itu satu lagi masjid yang dekat. Di mana masjid dekat? Taibah At-Tayyibah. Iaitulah Masjid Nabawi Syarif. Hanya berbeza di antara Nabi kita Isra, Mi'raj dengan hijrah berapa tahun saja. Mungkin 2 tahun ataupun kurang. Mana sekitar itu akan ada lagi sebuah masjid. Nama dia masjid yang dekat. Iaitulah Masjid Nabawi Syarif. Baiklah para jemaah sekalian. Bila Nabi kita dibawa ke Masjid Aqsa, dia berkumpul di sana dengan para anbiya alaihimussalatu wassalam. Berkumpul dengan nabi-nabi. Sehingga setengah ahli sejarah mengatakan seolah-olah perkumpulan ini nak membenarkan apa yang telah Nabi kita sebut. Nabi ni, mereka sudah ada di sini bersama dengan kamu. Dan sewaktu nak salat, semua mereka bersepakat mentakdimkan, memberi penghormatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya menjadi imam. Maka Nabi kita sallallahu menjadi imam. Kata di ahli penganalisa mengata seolah-olah macam majlis pertabalan. Ka'annal anbiya mengatakan ya Muhammad, kita kata sallallahu alaihi wasallam, sekarang ini pemerintahan umat di dunia ini duduk di tangan kamu. Kamulah jadi imam, kamu ke depan. Kita kata itu yang pertama. Yang kedua kita kena ingat umat Islam tak boleh diam-diam. Ni sehari dua ni orang duk sibuk dengan Hari Al-Quds. Hari memperingati Palestin, kan? Jadi ada ustaz yang ceramah, ada satu lagi Hari Al-Quds di akhir Ramadan itu tajaan Syiah. Jadi kita hati-hati dengan perangkap-perangkap yang dimain oleh puak-puak Rafidah. Jadi kalau kita tengok ulama Ahlus Sunnah yang buat seminar, sama ada seminar bersemuka ataupun webinar zaman kita PKP ni, kita mengatakan bolehlah kita menyertai untuk menyatakan kebersamaan kita di dalam bersama dengan kumpulan-kumpulan yang mencintai Masjid Aqsa. Sebab apa? Tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kita duk fikir, kenapalah beria-ria sangat Yahudi nak balik, nak pergi duduk di kat Palestin tu? Buat apa dia sibuk-sibuk sangat kat sana? Kan? Rupanya ada sebuah hadis. Hadis ini dikeluar oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahih dia. Dia kata, Nabi SAW bersabda, la taqumus sa'ah hatta tuqatilal muslimun al-yahud. Tidak akan berlaku kiamat sehingga orang Islam akan memerangi Yahudi. Fayaqtuluhumul muslimun, orang Islam akan bunuh Yahudi di mana? Di Palestin. Yahudi bersembunyi di sebalik batu. Min wara'il hajari wasyajari. Sembunyi di sebalik batu, di sebalik pokok. Pokok bercakap, ya Muslim, ya Abdallah, haza Yahudiyun khalfi fata'ala faqtuluh. Masya Allah. Hei orang Islam, mari. Ni, Yahudi ada kat belakang ni. Ada kat belakang pokok ni. Belakang batu. Batu bercakap. Kata Nabi SAW, illal gharqat. Kecuali sebatang pokok, sejenis pokok, nama dia gharqat. Nama dia pokok gharqat. Fa'innahu min syajaril yahud. Dia ni pokok tali barut Yahudi. Jadi, Masya Allah kita hari ni, kalau kita manusia ada tali barut, pokok pun ada juga Ustaz Aslin. Jangan berhati-hati kita. Jangan sedap hati sangat. Ya, pokok tali barut. Dia tak mau cakap. Ya, dia diam. Maksud dia pokok-pokok pengkhianat lah. Bukan setakat orang yang khianat, tapi pokok ada pengkhianat dia. Ada. Jadi, kumpulan pengkhianat ni ada di mana-mana. Kita kata wal'iyazubillah. Kita minta berlindung dengan Allah Azza wa Jalla. Baik. Itu di antara isu yang pertama. Isu lokasi. Kenapa Mekah, Baitul Maqdis? Sebab kaitan kita dengan Baitul Maqdis tak boleh dipandang kecil, sebab kaitan dakwah para Nabi alaihimussalatu wassalam berlegar di kawasan Syam, bumi Syam. Hari ini saya pernah pergi melawat lah, di masa duduk belajar dulu, waktu cuti, kita pergi melawat, pergi Jordan, pergi ke Syria, pergi ke Palestin, tak sempat masuk, kerana ada masalah visa dan masalah Yahudi. Tapi boleh katakan banyak nabi-nabi kubur-kubur yang dinisbahkan kepada Nabi. Betul tak betul cerita lain?
Nah, yang kata di para pengkaji mengatakan yang betulnya kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam saja yang sahih. Yang lain-lain itu wallahu alam. Sebab saya pergi Mesir, kubur Nabi Harun pun ada juga. Mari ikut belah ni pun kubur Nabi ni ada juga. Kita kata berapa kubur seorang Nabi ni ada. Dan Nabi seorang itu je, tapi kubur dia banyak. Itu semua tu hikmah Allah SWT supaya orang tak pergi duduk korek kubur dia ataupun duduk gosok-gosok lebih-lebih kubur dia. Tapi duduk tabarruk, tapi buat pelancongan, dia seronok kalau boleh kubur tu sebab orang akan pergi. Itu masalah tabung, bukan masalah lain. Satu lagi Ustaz sering kata tabarruk, satu lagi tabung ruk nama dia. Jadi dia bila ada kubur Nabi, lagi besar dia punya tabung, lagi banyak dia punya fulus. Masya-Allah tabarakallah. Baik. Yang kedua Allah Taala sebut dalam Quran lailan. Kenapa dia bawa malam? Dia tak pergi siang. Kata di para ulama, kerana malam ini bagi orang Muslim zaman ya'nasu fihil Muslim billah. Malam ni orang Islam mereka duduk bersembunyi dalam rumah dia, dalam tempat-tempat ibadat dia untuk berhubung dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau siang hari kita sibuk sana sini mencari rezeki, buat kerja-kerja, tapi malam orang duduk bersendirian untuk apa? Untuk beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Kan ini di antara rahsia yang disebut oleh para ulama, kita ni sampai pukul berapa Ustaz Selin ni? Kita kalau ikut target dalam pukul 10 suku. InsyaAllah kita bolehlah bagi kesimpulan lain sampai 10 sebab kita bimbang sebab ini Isra' Mi'raj ni Ustaz Selin. Nabi kita pergi Baitul Maqdis, naik langit turun, takkanlah pukul 10 Nabi. Boleh. Usaha boleh. Tak ada masalah itu, tanya je tu. Kita pun tak larat juga nak naik turun balik. Buat kita memang duduk dalam rumah je malam ni. Alhamdulillah. Waktu kita buat sambutan 60 tahun pondok saya dulu, Allah irham Datuk Arya Diraja, mantan Ketua Hakim Syar'i Kelantan. Mungkin Ustaz kenal. Ya. Dia kata, kita panggil dia ceramah. Dia kata, Ustaz, anda tahu ke apa yang berlaku kepada bapa anda dulu di Mekah? Waktu ayah saya belajar di Mekah, rupanya dia orang tu satu masa belajar. Dia kata, waktu ceramah Isra' Mi'raj, ayah hantar ceramah lepas salat Isya, sampai dekat subuh baru dia berhenti. Kita kata, Allah. Tu ayah dia, anak dia tak adalah 1 jam cukup dah tu. InsyaAllah. Kita boleh jadi masa tu Mekah ni musim panas kot. Kalau musim panas pukul 4 dah subuh, mungkin mereka mula dah. Yang pentingnya peristiwa itu berlaku, Allah irham dua-dua tuan guru dan juga semua Datuk Arya juga Allah irham. Kita mengatakan Allah Ta'ala angkat darjat mereka semua insya-Allah. Baik, sekarang ni giliran kita orang-orang muda menyambung tugas. Kita duduk di dalam Nabi SAW, kenapa dia pergi seorang? Ini timbul soalan. Waktu hijrah Nabi kita dikepung. Dalam kepungan. Tapi Allah tak hantar mari jet burak. Paksa Nabi kita dengan Sayyidina Abu Bakar berjalan senyap-senyap. Keluar dari rumah pula waktu malam. Kemudian pergi sembunyi dalam gua. Nak keluar pergi Madinah terpaksa kena bersembunyi guna jalan-jalan yang orang panggil kalau bahasa kita sekarang lah. Tapi saya tak nak kata untuk Nabi. Jalan tikus kita kata. Tapi untuk Nabi ni kita kata jalan Sahilul Bahar. Kenapa? Ini soalan. Malam Isra' Mi'raj tak ada apa-apa, Nabi duduk tidur kat Mekah, tiba-tiba Jibril datang, ambil Nabi SAW, bawa burak, ya Allah. Tuan-tuan, para jemaah sekalian, di sini kata di para ulama Islam bahawa waktu hijrah, waktu perjuangan. Hijrah, waktu perjuangan. Orang tak panggil berjuang kalau setakat duduk di pinggir-pinggir je. Berjuang mesti menghadapi cabaran. Bila kata perjuangan, mesti menghadapi cabaran. Sama juga kita nak berjihad. Jihad apa tu? Angkat kursi meja. Orang tak panggil jihad. Jihad ni nak angkat benda yang berat. Itu nama dia jihad. Jihad ni benda berat. Maka oleh kerana Nabi SAW perlu kepada pengorbanan, perlu kepada perjuangan,
maka dia terpaksa melalui jalan-jalan yang begitu sukar nak menunjukkan bahawa dakwah ini bukan sentiasa dihampari dengan kapet merah, tetapi sentiasa berada di hadapan kita cabaran-cabaran yang mesti kita lalui. Jadi para pendakwah jangan duduk fikirlah, kita jadi pendakwah, sudah pula kalau sudah naik taraf, orang panggilnya sudah masyhur, dalam bahasa orang kampung dia panggil selebriti lah sekarang tak. Kalau sudah jadi selebriti, mau tenang-tenang je, semua disambut-sambut, kita kata itu bukan kerja pendakwah, itu kerja orang lain. Taib. Kenapa waktu Mi'raj seorang-seorang dibawa burak, Nabi cuma ditemani oleh malaikat Jibril alaihissalam? Jawabnya para jemaah sekalian, sewaktu kita berhubung dengan Allah Azza wa Jalla, kita tak perlu ramai-ramai. Oleh kerana saya malam ni nak salat tahajud, kita kerah semua ahli qaryah kita mari rumah kita. Nah, malam ni kita ajak pakcik ni 10 orang, malam besok masuk ni pula, malam yang seterusnya pula untuk giliran wanita pula mari la. Kita ambil wudu, untuk budaya kita ambil buka tikas jadah kita, Allahu Akbar, wajjahtu wajhi lillazi fataras samawati wal ard. Karena itulah sewaktu saya mengajar kitab Muniyatul Musalli, masyhur kata-kata para ulama menyebut bahawa as-salatu mi'rajul mu'min. As-salatu mi'rajul mu'min. Solat itu dianggap sebagai mi'raj orang mukmin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita rasa kita nak mi'raj, kita rasa kita nak naik, solat. Nak bertemu dengan Allah, kita solat. Nak bercakap dengan Allah, solat. Kita nak dengar Allah bercakap dengan kita, apa? Baca Quran. Masya Allah, tabarakallah. Itulah dia panggil rahsia yang dapat kita korek, kita bongkar, berbezanya di antara Isra dan Hijrah. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, kita setiap hari boleh Isra, kita setiap hari boleh Mi'raj, kita boleh mengembara dengan hati dan perasaan kita, nak pergi dengan jiwa kita, sudah tidak ada tempat nak boleh pergi. Maka itulah disebut oleh dalam kitab-kitab sirah mengatakan bahawa orang yang berjalan kepada Allah, dia berjalan dengan hati. Orang yang berjalan mencari rezeki, kita berjalan dengan kaki. Ini menarik kata-kata kita ni Ustaz Aslin. Tak? Ya. As-salik ila Allah yamshuna bil qulub, was-salik ila dunya yamshuna bil aqdam. Orang nak berjalan kepada Allah, dia berjalan dengan hati. Orang nak berjalan mencari dunia, dia berjalan dengan apa? Dengan kaki. Itu ibarat kata. Mana kita ni berapa ramai orang yang pergi haji, tapi dia pergi dengan kaki. Hatinya tak pergi. Duduk di Mekah, Masya Allah, tabarakallah. Macam dia duduk berbual di kedai kopi kampung dia. Azan pun tak pergi masjid. Duduk isap rokok kat situ. Kita kata, na'udzubillah, masih ada lagi orang yang datang haji dengan kaki, tidak datang haji dengan hati. Maka, sama juga dalam isu Mi'raj, isu yang besar yang ditonjolkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita, para jemaah sekalian, iaitulah isu bagaimana kita nak Mi'raj dengan kepada Allah Azza wa Jalla biqulubina, dengan hati kita, dengan perasaan kita. Jadi Allah Taala sebut dalam Quran, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu menghalang manusia, menyekat manusia, mencegah manusia daripada perkara-perkara keji dan perkara mungkar. Tapi kenapa solat kita ini, dalam solat boleh lagi dia khayal. Lepas solat ni, aku keluar nanti nak ambil selipar warna biru ke warna merah, selipar orang kat tangga. Boleh berfikir dalam solat contohnya. Ataupun lepas solat ni, dah janji tu, bawah pokok tu nak bagi duit kopi. Sebenarnya duit rasuah. Kita kata dalam solat boleh berfikir. Lish, kenapa? Sebab solat kita tidak ikut SOP Mi'raj yang telah dianjurkan oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga Nabi SAW bukan terima solat di bumi macam biasa, tapi Nabi SAW telah dibawa mengembara begitu jauh ke alam al-ulwi, alam yang tinggi, semata-mata untuk menerima solat daripada Allah Azza wa Jalla. Maka tiba-tiba kita yang menerima solat ini buat tak cakna ataupun buat orang kata main-main, maka ini satu perkara yang cukup merugikan. Baik para jemaah sekalian, saya pergi kepada yang ketiga. Yang ketiga, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra ini, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram
ila akhir ayat. Dalam ayat ini yang kita nak sentuh, bi'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hamba dia. Tuan-tuan dan puan-puan. Kalau Nabi sendiri berjalan, jarak yang begitu jauh, naik pula ke angkasa yang begitu tinggi, kita kata tak mampu Nabi nak pergi. Tetapi bila Allah sebut, asra bi'abdi, Allah yang memperjalankan, kita yang beriman hidup mengapa sifat Allah Ta'ala, kaunuhu qadiran, Allah Ta'ala yang maha berkuasa, Allah Ta'ala yang maha iradah, macam-macam lagi sifat Allah Ta'ala yang maha tinggi, yang maha agung. Kita kata apa yang peliknya? Yang memperjalankan siapa? Allah. Macam kita hari ni lah. Nah. Contohnya, lepas PKP ni, Ustaz Haji Arsyad ajak kita, saya dengan Ustaz Aslin, pergi makan durian di Dergong ke apa mana? Degung. Degung, dia Degung. Bunyi kata durian banyak situ. Betul. Jadi pagi ni kita makan durian kat sana, malam nanti saya duduk kuliah di Sungai Durian. Pelik ke tak pelik? Tak pelik lah. Sebab kita sudah ada alat pengangkutan kereta. Bukan kita pergi sendiri. Kalau saya jalan kaki memang tak sampai lah. Mungkin minggu depan baru balik. Oleh kerana Nabi SAW, dia bukan berjalan, tetapi dia diperjalankan, maka apa yang pelik? Masya Allah, tabarakallah. Baik. Yang kita nak fokus di sini, bi'abdihi. Dengan hambanya. Allah SWT telah naatkan, sifatkan Nabi SAW dengan sifat al-ubudiyah. Hambanya. Maka disebut, kata di para ulama, maka makam itu, makam al-ubudiyah adalah makam yang tertinggi bagi seorang Nabi alaihimussalatu wassalam, iaitulah makam menghambakan diri kepada Allah. Semua Nabi-Nabi menghambakan diri, tapi Allah Ta'ala beri gelaran. Kan? Macam Ibrahim Khalilullah, Nabi Musa pula diberi gelaran dengan Kalimullah, tapi Muhammad diberi dengan abdihi, hambanya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi para jemaah sekalian, itulah yang dikatakan oleh para ulama, tingkatan hamba, tingkatan yang tinggi. Jadi bagaimana kalau kita nak meningkatkan naik diri kita? Jawabnya kita mesti memperhambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan kedudukan perhambaan yang cukup mantap. Jadi kalau kita hambakan diri kita kepada makhluk, makhluk juga akan pergi. Kalau kita hambakan diri kita kepada dunia, dunia akan hilang. Tetapi orang yang memperhambakan diri kepada Allah, Allah Ta'ala yang maha berkuasa, yang maha kekal, maka jangan kita rasa kita kuat, tidak mungkin berlaku. Baik. Yang seterusnya, para ulama Ahlus Sunnah telah menetapkan bahawa Nabi kita Isra' pada malam itu biruhihi wa jasadihi. Dia pergi dengan roh, pergi dengan jasad. Jadi ada setengah orang yang kata Nabi kita SAW pergi dengan roh. Mana mimpi? Kalau mimpi, beberapa evidence yang menunjukkan bahawa tak mungkin Nabi kita bermimpi. Yang pertama, dia naik burak. Burak yang Nabi naik, dia pergi ke Baitul Maqdis, dia ikat burak dia tu di tempat parking yang telah diguna oleh para anbiya zaman dulu. Saya nak cerita pun takut habis masa. Tapi tak cerita macam tuan-tuan duk tunggu-tunggu. Macam mana Ustaz Aslin? Boleh cerita tu, boleh. Tak apa. Sewaktu Hercules dapat surat daripada Nabi SAW. Ajak masuk Islam. Hercules panik. Dia kata, cuba cari di bumi Syam ni, siapakah orang yang rapat dengan Muhammad. Cari-cari, rupanya Abu Sufyan sedang berada dengan rombongan perdagangan Mekah, berada di mana? Di bumi Syam. Maka dibawa. Bawa ke istana Herakla. Dia kata, siapa dia orang paling rapat dengan Muhammad? Keluarga. Abu Sufyan kata, saya. Dia kata, mari duduk sebelah aku ni. Kemudian dia tanya. Dia kata, ini sa'ilun. Aku nak tanya. Ramai-ramai ni. Kalau Abu Sufyan cakap tak betul, kamu cakap bohong. Abu Sufyan tak berani. Sebab rombongan perdagangan tu bukan semuanya geng dia, boleh jadi ada yang pro kepada Nabi SAW. Kan? Orang jahiliah ni tak suka bohong. Baik. Dia tanya tentang nasab Nabi, tentang dakwah Nabi, tentang semua. Saya ringkaskan sangat-sangat cerita ni.
Habis semua cerita, tiba-tiba Abu Sufyan senyum. Dia kata, tuan, saya nak sesuai tak kita kata tuan atau tuanku? Logik ke tidak? Logik ke tidak? Satu masa pernah Muhammad, dia mengaku, dia datang sini. Datang ke bumimu ni, di bumi Syam. Satu malam dan esok dia ada di Mekah. Logik tak logik? Yang aku cerita tentang ajaran dia, tentang keturunan dia, aku tak bohong walaupun sedikit. Tapi aku nak tanya tuan, logik ke tidak? Kalau Muhammad mengaku, dia datang sini, malam ni esok dia balik. Logik ke tidak? Ini dia panggil main isu. Pandai dia punya Abu Sufyan ni cerdik. Dia main isu. Terfikir juga Herakla, Raja Rom. Tengah-tengah duk fikir begini, tiba-tiba salah seorang daripada padri dia panggil As-Saqif. Dia kata, tuanku, boleh jadi betul. Dia datang. Hai, macam mana Abu Sufyan cakap? Ada juga yang menyokong. Di dalam istana ni ada juga yang sokong. Sebab tu kita ingat, kita yang menjaga kebenaran, bukan semua orang akan senyap. Ada orang akan bela kita, insya-Allah. Macam mana kau tahu? Raja katanya. Dia kata, saya ni tuanku menjaga Masjid Aqsa. Masa tu bukan nama Masjid Aqsa, nama dia Masjid Ilya. Masjid Ilya nama dia. Aku ni penjaga Masjid Ilya. Aku tak akan balik kecuali aku tu padam semua lampu, tutup pintu baru aku balik. Tiba-tiba satu malam, pintu tak boleh tutup. Tak boleh tutup. Panggil dia punya maintenance mari, tak rusak. Dah kalau tak rusak, kenapa tak boleh tutup? Dah tak boleh tutup, nak kata macam mana? Kan? Dia kata, aku tahu malam itulah malam kedatangan Muhammad ke Baitul Maqdis. Kita kata, Masya Allah, Tabarakallah. Ini yang menunjukkan bahawa kedatangan Nabi bukan dengan mimpi, tapi datang dengan ruh dan jasad. Secara fizikal, Nabi kita SAW berjalan ke Baitul Maqdis, maka jangan sekali-kali kita mengatakan, oh mimpi. Kalau mimpi, apa pula Abu Jahal nak marah? Besoknya Nabi kita datang, turun daripada langit, sampai di Mekah, Nabi kita duduk dekat dengan Kaabah. Abu Jahal datang. Muhammad, ada berita pelik ke tu? Kenapa termenung? Ayat ni sebenarnya ayat provokasi, ayat perli. Kan? Ada benda pelik, Mat? Ada. Apa cerita? Nabi SAW cerita, semalam aku pergi ke Baitul Maqdis naik. Abu Jahal kata, best punya point. Kau jangan ke mana-mana ya, tunggu sini. Aku nak pergi panggil orang Mekah mari sini. Nabi kata pergi panggil. Memang aku nak panggil orang nak ceramah pun. Tapi kalau tak ada orang panggil, tak boleh nak ceramah. Ya, kita pergi seorang-seorang, berapa orang nak dengar. Bila Nabi SAW datang, mereka datang kepada Nabi, Nabi menceritakan apa yang berlaku. Kita kata, Masya Allah, Tabarakallah. Bila Nabi kita cerita, pelik. Ada yang berlari pergi rumah Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar, apa jadi dengan kawanmu tu? Pergi Baitul Maqdis malam. Hari ni kat sini. Sayyidina Abu Bakar ni tuan-tuan, langsung tak termakan dengan provokasi puak-puak kafir. Abu Bakar kata apa? Kata-kata ini sebenarnya, setiap kali saya teringat, saya rasa syahdu. Sangat terkesan dalam jiwa kita kepada Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar telah memberi jawapan yang mantap. Kata-kata ini kalau dicurah di atas gunung, gunung bergoncang. Abu Bakar kata, la in qala faqad sadaq. Kalau Muhammad kata, benar. Giling kepala puak-puak Quraisy. Abu Bakar. Apa punya manusia ni? Apa poin yang kita bawa tak termakan? Tapi kita umat Islam hari ni, para jemaah sekalian, apa saja orang bawa isu, kita tahu dah, portal berita sekian-sekian memang kaki putar belik, kaki bohong. Bila kau baca, boleh juga kita ulas benda-benda yang kita rasa ini satu pembohongan yang berlaku kepada sahabat kita, kepada kawan kita. Inilah yang kita rasa macam mana Ustaz Aslin, kita nak mengembalikan la in qala faqad sadaq. Kalaulah Muhammad kata, benar apa yang kita nak. Kita kena belajar ilmu sirah Nabi SAW yang besar ini. Akhir sekali, satu poin yang Nabi kita lekat. Ketika mereka tanya tentang sifat Masjid Aqsa. Masjid Ilya, berapa pintu, berapa tingkap? Tuan-tuan kena ingat, Nabi kita pergi sekali tu je. Dia lah pergi malam, keluar malam.
Kita ni kalau kita tanya masjid qaryah kampung kita, yang kita duk solat Jumaat daripada belum naik janggut sampai janggut putih hari ni, berapa tiang ada? Berapa pintu ada? Agak-agak boleh jawab, tak boleh jawab? Tak boleh jawab. Macam mana macam Ustaz Salim? Masjid kampung Ustaz Salim boleh jawab? Tak boleh, saya tak ingat dah. Tak ingat dah. Masjid saya pun hari-hari duk solat, kita tak ingat. Nabi SAW sudah ada Google masa tu. Tuan-tuan jangan main-main. Sudah di-googlekan. Malaikat bawa gambar Baitul Maqdis duduk depan mata Nabi. Nabi tengok 1, 2, 3, 4, 5 pintu jarak. Quraisy yang tak pernah pergi Baitul Maqdis, dia kata wallahi hadza ajib. Macam mana dia boleh sifat Baitul Maqdis sedemikian rupa? Kita kata ini zaman tu pelik. Zaman kita ni ada Google, kita tak rasa tak pelik kan. Pada itulah bila kita nak pergi mana-mana tempat, saya lah kalau nak pergi ke Turki ke, nak pergi ke Jepun ke, nak pergi ke mana kawan-kawan aja, nak pergi ke Malaysia pun, kita Google dulu tengok apa ada tempat ni. Kadang-kadang penceramah nak kelantung kita pula betul. Saya rasa macam ni maklumat. Dia kata tuan tahu mana? Syekh Google beritahu. Nak kata apa dia? Ni dia kan. Kadang-kadang kita pergi tanya kawan, kita sampai di kampung dia, kita tahu kedai makan mana yang sedap. Orang duk cerita. Maka zaman Nabi tidak ada Google, tapi ada mukjizat yang seumpama ini. Kalau lah, sebab tu anda kata, kalau berlaku zaman kita hari ni, banyak isu tidak pelik. Tapi dia berlaku di zaman itu, semuanya perkara yang pelik. Baiklah para jemaah sekalian, makin pelik kita cerita, makin tak habis kita punya tajuk. Baik, kita pergi kepada yang seterusnya. Apabila selesai Nabi di bumi, Nabi dibawa naik ke langit. Tuan-tuan ingat, mula-mula naik sampai ke langit yang pertama, Jibril yang bawa Nabi SAW minta izin. Minta izin nak naik. Malaikat yang bertanya, Man? Siapa kamu? Jibril kata, Jibril. Man ma'aka? Siapa bersama engkau? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya lagi, telah dibangkitkan dia? Telah dijadi Rasul? Ya, na'am. Dalam peristiwa ini saja, Ustaz Aslin, ada 3 isu yang kita kena bincang. Yang pertama, bila orang tanya kita, siapa awak? Jangan jawab saya. Ni kita dah lah telefon. Ya, siapa awak? Saya. Mana aku nampak kau? Kalau dengan video call boleh tahan. Oh, dia ni. Jibril, ketua malaikat. Patut dia cengih ke penjaga pintu. Kamu tak kenal aku? Tengok. Jibril nak ajar kepada kita sunnatul ijabah. Bagaimana kita nak jawab soalan bila orang tanya siapa? Jibril. Jelas. Kalau orang tanya kita, siapa bersama saya? Sebut nama. Fulan. Oh, Masya Allah. Dah. Baru betul. Ni tak saya. Bila kita tanya lagi ya, yang tak sedapnya Ustaz Aslim, siapa saya ni? Allah, takkanlah Ustaz tak kenal saya. Dah lupa ke? Aduh. Cerita je nama, selesai masalah. Dia panjang cerita pula dia. Itu yang pertama. Maknanya, bila kita tanya nama, kita mesti perkenalkan nama kita. Yang pertama. Yang kedua, tawadhu'. Jibril ni ketua malaikat. Tapi bersifat tawadhu'. Patut dia marah. Mu tak kenal aku? Ya. Boleh ya sini. Macam kita ni tak. Kalau jaga tanya, siapa awak? Kan masa itulah saya tak selesa. Waktu PKP, sahabat-sahabat kita yang jaga sekali dengan polis tu rela. Kan? Orang yang pengawal-pengawal keselamatan. Jadi kita orang besar-besar jangan duk perli ke orang-orang duk jaga jalan. Tak boleh. Kita tengok Jibril pun bertawaduk sebut nama. Yang ketiga, iaitu pintu sentiasa tertutup. Kalau Nabi Jibril naik, pintu dah buka, Nabi duk ingat ke, boleh masuk je siapa-siapa? Tidak. Kena minta izin baru dibenarkan masuk. Maknanya dia sudah ada kawalan pergerakan sudah ada pada waktu itu. Bukan semena-mena orang boleh naik. Baik. Maka bila Nabi jumpa dengan langit yang pertama, Nabi Adam. Sebab dia lah bapa kita. Naik yang kedua, dia jumpa dengan Isa dengan Yahya. Dia panggil sepupu kan. Ibnu Ammi, Ibnu Khalah. Langit yang ketiga jumpa dengan Yusuf. Naik yang keempat jumpa dengan Idris. Yang kelima jumpa dengan Harun.
Langit yang keenam jumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Yang ketujuh jumpa dengan datuk dia Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Apakah hikmah nama-nama ini? Dia kata berjumpa dengan Adam, muqabalatu Adam alaihissalam, nak memperingatkan bahawa Adam pernah dikeluar daripada syurga dan sekarang dia balik semula ke sini untuk memperingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa kamu turun ke bumi tak lama engkau akan dihalau daripada Mekah dan jangan bimbang, kamu akan balik semula ke Mekah. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'an la radduka ila ma'ad. Dengan sebab Quran kamu dihalau keluar daripada Mekah, jangan lupa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu akan balik semula ke Mekah. Itu satu. Kenapa jumpa dengan Isa dengan Yahya pula macam mana? Dua nabi ni sangat-sangat dimusuhi oleh Yahudi. Bila Nabi turun, nanti Nabi akan berhijrah ke Madinah, Nabi akan berdepan dengan kerenah puak-puak Yahudi sebagaimana telah berlaku kepada dua sepupu tadi. Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa lupa Nabi Yusuf? Yusuf ni yang campak dia dalam telaga siapa? Adik-beradik. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdakwah di Mekah. Siapa yang memusuhi dia? Orang Rom, orang Parsi, orang Habasyah, orang yang memusuhi dia Abu Jahal. Abu Lahab. Siapa Abu Lahab? Pakcik dia. Artinya para jemaah sekalian, kita kena belajar, tak habis lagi. Baik, kita naik kepada langit yang berikutnya, kita jumpa dengan Nabi Idris alaihissalam. Idris ni terkenal dengan nama warafa'nahu. Allah Ta'ala angkat darjat yang tinggi. Maka Nabi SAW sama juga akan Allah Ta'ala akan angkat darjat yang tinggi. Kemudian dia jumpa dengan Nabi Harun. Harun ni sangat dimusuhi oleh kaumnya. Tak lama lepas pada itu, kaum dia menyayangi Nabi Harun alaihissalam. Nabi kita SAW sewaktu di Mekah dimusuhi. Pada tahun yang ke-8 setelah Nabi kita masuk balik ambil Mekah, semuanya yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka semua akan sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir dia jumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa ni nabi yang banyak bercakap. Maka melalui Nabi Musa, Nabi kita dapat orang panggil semangat untuk murajaah. Apabila diperdukan 50 kali salat, maka Nabi Musa telah beri nasihat, bimbingan, akhirnya sampai kepada kita 5 salat. Alhamdulillah, kita kata jazakumullahu khairan. Yang terakhir sekali, Nabi kita jumpa dengan Ibrahim, datuk dia, Ibrahim yang disebut dengan nama Abul Anbiya, Abul Hunafa, sedang bersandar di Baitul Ma'mur, duduk bersandar. Di sini kata di para ulama, di akhir umur Nabi, Nabi juga sallallahu alaihi wasallam akan pergi ke Makkah mengerjakan Hajjatul Wada. Nabi kita berada di Mekah pada bulan Zulhijjah tahun yang ke-10, tahun yang ke-11 Muharram, Safar, ada ulama kata 12 Rabiul Awal, tahun yang ke-11 ila Rafiqil A'la, Nabi kita telah wafat sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para jemaah sekalian, itulah di antara saya yang terakhir sekali, ketika Nabi kita berada di Baitul Ma'mur, dia tengok setiap hari 70,000 malaikat tawaf di Baitul Ma'mur. Kalau kita di bumi ada Baitullah, di langit ada Baitul Ma'mur, malaikat yang tawaf sekali tu je kota tak dapat lagi seumur hidup. Bila orang tanya kita berapa bilangan malaikat, kita kata tuan-tuan kira lah. Setiap hari yang tawaf Baitul Ma'mur 70,000 malaikat, yang pernah tawaf tak akan tawaf dah sampai kiamat. Habis berapa banyak kita nak kira? Kita kata tak sedut kira lah. Kalau kira pun tak ada kerja kita ni, kan? Sebab apa kita nak kira? Yang penting ramai. Maka yang terakhir sekali, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam naik ke Sidratul Muntaha dan Nabi kita telah menerima salat. Kita mengatakan para jemaah sekalian, yang tertinggi min ayati rabbihil kubra, Nabi kita sudah tengok tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Dia telah tengok macam-macam benda. Bila Nabi kita duduk di atas, dia tengok bumi sangat kecil. Kalau bumi besar ni, kita nampak dari angkasa, habis yang duk pukul Nabi, nama dia Abu Jahal, nama dia Abu Lahab, nama dia Pak Abu lagi besar mana agak-agak. Bumi besar ni. Abu Jahal besar mana?
maka ini telah menaikkan semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia turun daripada langit, Nabi kita tak peduli dengan Abu Jahal. Nabi kata, mu kecil semalam aku tengok. Hari ni nak jadi besar, tidak mungkin. Maka di sinilah yang paling besar sekali dalam peristiwa ini, iaitulah Al-Isra' wal Mi'raj. Untuk menerima salat, maka salat menjadi perkara yang agung. Allah Ta'ala letak salat ini duduk dalam rukun Islam yang kedua, selepas daripada mengucap 2 kalimah syahadah. Jadi siapa yang tak buat salat, tapi masih lagi duduk cerita tentang Isra' Mi'raj, kita mengatakan usah bercakaplah, sebab tidak ada faedahnya bercakap banyak-banyak kalaulah kita tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu sajalah secara ringkas-ringkasnya Isra' dan Mi'raj yang sempat kita kutip beberapa perkara. Saya pun tak ingat dah Ustaz Azlin. Mungkin ada 10 perkara dah tentang ibrah ataupun pengajaran yang dapat kita ambil dalam peristiwa yang sangat besar ini. Nah, itu pun saya laju tu Ustaz Azlin tu. Takut tak sempat turun ke bumi. Alhamdulillah, jazakallah khairul jazak. Begitulah yang saya rasa para penonton, para sahabat-sahabat muslimin dan muslimat rasa jelas. Itu dalam masa 1 jam Datuk berbicara dengan kita lebih kurang. Jadi poin yang saya nampak ialah tentang satu kalimah yang kita lihat macam mana sejak zaman sebenarnya bila ayat yang Datuk baca tadi dalam surah Al-Isra' tadi itu, yang Allah memberikan fitnatan linnas, dan atau lepas tu wa nukhawwifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabira. Masya-Allah. Yang mana Allah berikan penonjolan-penonjolan, tontonan-tontonan supaya kita mengambil peranan sebagai penyambung risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Cara dia. Kemudian pula yang Allah lihat sebenarnya, inilah kita lihat dalam surah mungkin malam besok ramai kita baca dalam surah ini, surah Al-Kahfi atau pagi Jumaat, ayat 54, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad sarrafna fi hadzal Qur'an lin-nasi min kulli masal. Jadi Allah cerita macam-macam dalam Quran. Dah jelas dah. Secara terperinci bermakna. Tapi jenis manusia ni ialah mereka ni aksara syai'in jadala. Allahul musta'an. Dia melihat kepada keimanan Abu Bakar Siddiq bila mendapat provokasi memang menarik yang Datuk sebut tadi. La in qala Muhammadun faqad sadaq. Sadaq. Kalau benda ini mari saja daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mu tak usah nak bohong aku percaya belaka ke dia. Maksud dia gitu. Jadi maksud dia bagaimana Abu Bakar sampai peringkat level yang cukup tinggi dipanggil As-Siddiq. Memang apa benda Nabi buat semua betul. Jadi tamparan kepada kita juga. Fama yaziduhum illa tughyanan kabira. Ramai menyebut ramai sambut makhluk Nabi, ramai sambut sampai ada kata-kata yang menyebut dalam bahasa Arab, man idda'a hubban nabi bighairi tiba'in fa huwa kadzdzab. Ada kata-kata hikmah yang sebut barang siapa yang mendakwa dia sayang Nabi tapi tekad pembohong besar. Contoh dia. Kita merdeka dah lama dah, tetapi Islam yang tercerna dan tersirna dalam negara kita mungkin ialah mungkin sebesar-besar sawi silap hari bulan. Begitu juga dengan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma Datuk yang solat ini yang kalau kita lihat bagaimana Nabi berkata dalam, kalau kita terjemahkan kata-kata Nabi ni agak macam orang kata kerah dia kata bila Nabi kata antaralah yang disebut selalu diwawarkan tentang bahawa siapa yang meninggalkan solat secara sengaja maka dia kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mungkin orang kata pendekatan yang Nabi Muhammad SAW beri satu orang kata apa ni tahzir kepada para umat supaya kena ingat. Saya kata tadi dah permulaan bicara tadi, intro tadi, Isra' Mi'raj ini wajib orang beriman percaya sebab contents of Isra' Mi'raj ini kita tahu dah, iaitu kemuncaknya, final dia, ending dia ialah iaitu penerimaan solat 5 waktu sehari semalam. Jadi kalau kita tergamakkah kita masih lagi boleh meletakkan solat ini terkeluar daripada rukun Islam. Hanya mungkin orang kata apa, solat wajib ni macam istihbab dan sebagainya lah. Bukan daripada benda yang kita kena buat dan sebagainya. Satu sebagai kesimpulan Datuk, saya tertarik dalam hadis Sahih Al-Bukhari sebut, dia panjang benar lah nak baca ni tak muak pula waktu kita.
Saya ambil sikit je. Fastakhraja qalbi. Kata Nabi SAW, fastakhraja qalbi summa utitu bitistin min dhahabin mamlu'atun imanan. Isu dia ialah kenapa, dari segi ni mungkin hikmah lah, kenapa sebelum Nabi diangkat naik, kita nak berbicara tentang hati. Yang Datuk sebut kata-kata as-saliku ilallah yamshi bil qalbi was-saliku ila dunya yamshi bil aqdam. Orang yang menuju kepada Allah berjalan dengan hati. Dan orang yang menuju pada dunia berjalan dengan kaki. Jadi macam Datuk sebut, simbol ialah orang pergi umrah, bapa ramai pergi dengan kaki, tak pergi dengan hati. Ini kalau macam ilmu tasawuf lah. Maksud dia pergi dengan hati. Maksud dia pergi tu dengan hati ni rasa ta'i'. Ini rasa qadih, mutadhalli di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mungkin kaitan dengan rumah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat keluarkan hati dia. Kemudian dia datangkan dengan satu, kita kata mangkuk lah benar, apakah daripada emas dan mamlu'atun imanan. Apakah satu pada Nabi ni hikmah, mungkin Datuk boleh kupas dalam kesimpulan kita pada malam. Silakan Datuk. Baik, terima kasih Ustaz Aslin. Jadi sebelum diangkat Nabi dibawa Isra dan juga dibawa ke langit, terlebih dahulu malaikat belah dada dia, kan? Belah dada. Ustaz Aslin tak terjemah tadi tu, maknanya cerita tu dia belah dada, kemudian dibersihkan hati dia, kemudian diisi dengan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla dan dicantumkan kembali. Mana dari sudut hikmah, para ulama mengatakan bahawa apabila kita nak mi'raj, nak menghadap Allah Azza wa Jalla, yang penting kita kena mula dengan tathhir, tazkiyatun nafsi, kena bersihkan jiwa kita. Bersihkan hati kita, bersihkan pemikiran kita daripada benda-benda yang tidak baik. Dan hari ini bila kita nak solat, yang menjadi syarat sah solat kita tu at-taharah. Kita kena ada wudu. Jadi wudu itu adalah merupakan pembersihan secara zahir, secara fizikal. Kita basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki, komo-komo, itu dia panggil yang zahirnya. Yang batinnya apa dia? Iaitulah apabila kita bertemu, kita mi'raj, kita solat, iaitulah kita menghadap Allah Azza wa Jalla mesti dengan hati yang baik. Kalau kita pergi dengan hati yang tak baik, kita tidak akan dapat khusyuk dalam solat. Solat kita tak terasa apa-apa. Yang kita tahunya, aku dah beres. Solat Isya 4 rakaat. Zuhur 4. Maghrib 3. Tapi isi berapa tak tahu. Sekali-sekala kita diuji dengan imam terlupa rakaat, agak-agak berapa orang yang berani tegur imam, tegur di belakang imam. Ini punca dia. Sebab kita solat tidak dengan hati, hati kita masuk dalam solat tidak ditathhirkan, tidak dibersihkan sebagaimana malaikat bersihkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum dimi'rajkan. Ini yang kita dapat kesan hikmah yang besar itu, bahawa orang yang nak bertemu dengan Allah hendaklah dia bersihkan hati dia. Kalau tuan-tuan baca dalam kitab kitab Musalli lah yang paling popular lah di tempat kita ni kan. Maknanya bila orang tu nak solat, apa yang kita kena buat nak meraih khusyuk, kita kena ada tazallul, takhasyuk, kan? Itu istilah-istilah, kita kena merendahkan diri, kita kena khusyuk, kita kena tawaduk. Sebab apa? Barulah hati itu tunduk, barulah kita akan dapat kekhusyukan. Kita solat, kita terasa betapa manisnya solat kita bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana Nabi boleh solat sampai bengkak kaki, bagaimana para ulama-ulama salafus soleh boleh solat sampai satu malam berapa rakaat yang dia solat. Ada setengah kitab ni saya pun tak tahu macam mana nak kira. Dia kata orang ni solat 1000 rakaat. Saya kata 1000 rakaat dalam masa 8 jam, berapa minit satu rakaat dia solat? Jadi kita tak usah duduk bincang bab-bab yang ajaib, itu semua benda ajaib. Yang pentingnya Ustaz Aslin, kita simpulkan bahawa solat kita tu mesti bersihkan hati. Macam mana kita nak bersihkan hati? Kata di para ulama, seorang syekh nama dia Ibn Qayyim, dia tanya untuk guru dia. Dia kata bagi kita ni mana manfaat? Zikir ke istighfar? Menarik ni kata-kata ni. Kita ni mana lebih anfak untuk kita? Kita banyak berzikir ke tasbih subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, ataupun kita banyak astaghfirullah, atub ilaika ya Allah. Kata di syekh dia, Syekh Ahmad Abdul Halim rahimahullah, dia kata
kalau kain bersih, maka bahur, wangian lebih bermanfaat. Tapi kalau kain tu kotor, maka sabun, jeluk air panas lebih bermanfaat. Allah. Kata-kata menarik ini. Mana kalau hati kita ni banyak masalah, mana kita kena banyak taubat, kena banyak istighfar. Dan setelah kita rasa bersih, kita banyakkan tasbih. Maka kata di para ulama semasa, kalau nak tunggu sampai bersih, sampai bila? Maka kita campur. Sebagaimana diajar oleh Nabi SAW, aku sendiri beristighfar setiap hari 100 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaika ya Allah. Ada kata riwayat 70, ada kata 100. Mana Nabi yang tak berdosa beristighfar, kita yang confirm berdosa lebih banyak lagi istighfar. Dan Nabi juga menganjurkan kepada bertasbih, dan kita campur dua-dua. Kita istighfar, kita basuh kain kita, dan kita wangikan dia. Mudah-mudahan kita meraih khusyuk, insya-Allah. Masya Allah, Alhamdulillah, tabarakallah, jazakallah khair jazak kepada tunggu kita Datuk Dr. Abdul Basit bin Abdul Rahman yang saya rasa 1 jam 10 minit lebih kurang dalam perbincangan kita pada malam ini tentang ibrah ataupun mukjizat Isra' dan Mi'raj. Jadi penonton pada malam pun lebih berhampir 700 orang pada malam ini, Masya Allah. Jadi pengunjung-pengunjung tu dia orang mungkin minta surrender atau minta izin untuk beredar ataupun ada hal-hal yang lain. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih banyaklah kepada semua penonton yang sudi bersama-sama kita pada malam ini. Jadi insya-Allah di belakang tunggu kita ni ada satu banting. Ada satu banting tu. Tapi Tok Guru pun tak sebut. So tidak, tapi saya nanti saya iaitu bagi mereka yang ingin menyumbang insya-Allah kepada Yayasan Pondok Sungai Durian YPSD, insya-Allah sumbangan anda kepada pondok atau yayasan pondok insya-Allah yang mana Datuk sendiri yang menyelia takbir atau menjadi orang kata apa ni secara tak langsung mudirul am lah dalam bahasa mudahnya. Kan jadi dia Datuk yang akan mengelolakan dan juga menguruskan segala-galanya. Dan insya-Allah di musim-musim kita panggil PKP ini banyak halangan-halangan, banyak benda ujian. Saya rasa mungkin semua madarisul Quran, madaris tahfizul Quran ataupun madaris sanawiyah yang bukan di bawah kerajaan atau SBK, sekolah bantuan kerajaan, yang memang orang kata apa dalam bahasa terencat dari sudut sumbangan dan sebagainya. Bukan bermakna kita kata ustaz nak ceramah, nak cari pitih apa tidak, tapi untuk kebaikan. Bukan nafsu, bukan diri sendiri, tapi untuk maslahat ammah insya-Allah. Jadi pondok dulu kami panggil PhD, Pondok Haji Dramang. Gitulah. Jadi anak-anak Tok Guru pun termasuk yang berhormat sekarang ni Sak Belatib, adik adinda kepada Datuk kita. Satu rumah dengan saya, dan juga Ustaz Zulkifli Ismail, Ustaz ramai lagi lah yang mereka belajar sampai habis di pondok, dan satu kelas dengan saya sampai habis sanawi dan seterusnya, ambil orang kata Wifaqul Madaris, ini syahadah aliyah di Pakistan, dan balik bawa diri masing-masing. Ustaz Zainuddin seorang dari Kelantan juga, yang mana insya-Allah banyak melahirkan tokoh-tokoh agama akademik daripada Pondok Haji Dramang ini ataupun Pondok Tok Guru Haji Abdul Rahman, yang mana inilah anak-anak mereka menjadi kesinambungan, menjadi penyambung kepada warasatul anbiya, ulama warasatul anbiya insya-Allah, dan sumbangan anda akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah Ustaz Datuk, saya terima kasih banyak. Insya-Allah ada masa lagi, mungkin bulan puasa ni, mungkin sama ada kuliah iftar ke apa ke, kita akan jemput lagi Datuk insya-Allah untuk membincangkan mungkin topik-topik yang berkaitan dengan isu sama ada bulan ataupun isu-isu semasa dalam tanah air kita insya-Allah.